Ada sebahagian daripada penyokong beliau sebut, Rora, kalau kau berani, kau turunlah dialog dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada orang jemput, saya pergi. Untuk isu fatwa lafaz niat boleh kena bunuh yang disandarkan pada Ibn Taymiyah secara zalim ni, saya bersedia. Saya sebelum nak mula kuliah ni, saya nak cerita sikit apa yang berlaku yang panas 2-3 menjak ni dekat Perlis ni kan. Dan kebetulan pula saya pun ada tulis juga. Dan petang tadi Ustaz Wadi Anwar ni dia ada sentuh sikit lah nama saya. Tak ada masalah, nak sebut nama saya pun tak ada masalah. Cuma bila disebut nama saya tu, saya terpanggil jugalah untuk buat sedikit penjelasan, ya? Sedikit penjelasan apa yang berlaku. Mungkin ada orang dia pening-pening, dia kata apalah ustaz-ustaz ni nak bergaduh kan, inilah zaman akhir zaman, dia kata. Saya pun heran, mungkin dia tak pernah baca buku agaknya. Sebab kalau baca buku daripada zaman dulu, ulama beza pendapat. Ada yang memang sampai nak mubahalah dalam bab faraid je. Mubahalah ni sumpah laknat dalam bab faraid. Benda ni biasa berlaku. Memang ada. Siapa yang rajin baca buku, rajin hadir kuliah, dia akan jumpa. Cuma mungkin dia ni selalu tengok, orang kata apa, benda-benda yang hiburan. Dia jarang dengar kuliah-kuliah agama. Jadi bila dia tengok ada perbalahan, ada perbincangan hangat berkenaan dengan aliran pemikiran, maka dia akan tengok, wish, ustaz-ustaz dah bergaduh, nak kiamat ke kita ni kan. Nak kiamat tu kita tak tahulah bila kan. Tapi perbalahan, perbezaan pandangan, perbincangan disebabkan oleh kerana perbezaan ijtihad berlaku daripada zaman sahabat Nabi lagi. Kan dulu kita pernah baca, masa kita baca buku metodologi memahami hadis tu, macam mana Nabi kata jangan ada salah seorang daripada kamu sembahyang asar sehingga kita sampai di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadakumul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang daripada kamu salat asar sehingga kita sampai di Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhumul asr fi tariq. Sebahagian sembahyang, secara zahirnya terang-terang langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai dekat Nabi, sebahagian yang terlibat dalam peristiwa tu cerita kat Nabi, oh ya Rasulullah, tadi Rasulullah tak bagi kami solat melainkan di kawasan Bani Quraidah. Sebahagian dah solat dah. Kerana mereka tak boleh tengok benda yang tak betul berlaku di hadapan mereka. Mereka nak tahu hukum. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi SAW tak marah pun. Siapa pun Nabi tak marah. Sebab itu Ibn Qayyim kata dua-dua ada kelebihan. Satu pegang zahir, satu lagi pegang maksud. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bukan jangan salat. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu adalah nak segera. Tapi mereka yang salat ni mereka segera juga sampai, maka melaksanakan maksud. Yang tak salat tadi di pertengahan jalan, yang tak salat memegang zahir. Kedua-duanya mempunyai ijtihad. Sebab tu Nabi tak marah. Nabi akui perbezaan pandangan berlaku, dan Nabi akui boleh dalam masalah ijtihad ni kita berbeza kan. Jadi apa isu yang berlaku ni? Isu yang berlaku ni saya tak mau sentuh lah bab tauliah tu panjang-panjang, kerana yang tu biarlah Jaib punya tugas. Cuma dia ada isu yang melatari sebelum daripada isu tauliah ni muncul, iaitu Ustaz Wadi Anwar ni ada beberapa ketika dikaitkan, kenyataan dia tu dikaitkan dengan negeri Perlis. Orang yang dengar kuliah dia yang bercerita tentang bahaya Wahabi, kaitkan dengan negeri ni. Beliau pernah menyebutkan dalam satu kuliah tentang fatwa Ibn Taymiyah, lafaz niat dibunuh. Kita pun kata kita kejut juga, betul ke ni? Kita pun buka buku Ibn Taymiyah, sebenarnya tak betul. Mana ada orang lafaz niat boleh dibunuh? Ulama berbeza pendapat daripada zaman sebelum Ibn Taymiyah lagi. Sebelum daripada zaman Ibn Taymiyah, ulama dah beza pendapat. Disunatkan ke, digalakkan ke tidak lafaz niat ni?
Sebahagian kata tak digalakkan. Ibn Taymiyah setuju dengan pendapat ni, kerana dia kata tidak ada dalil yang jelas yang Nabi melafazkan niat. Tapi dia tetap akui ada sebahagian fuqaha yang menganjurkannya. Tapi dia tak ada kata siapa lafaz niat boleh bunuh. Tak ada. Ini salah faham. Ini salah faham. Ini kekeliruan yang disebarkan pada masyarakat. Ni pun bahaya juga. Ni perlu diperbetulkan. Tuan-tuan, cuba bayangkan, Ibn Taymiyah ni tokoh besar. Saya bukan nak kata Ibn Taymiyah saja. Semua ulama-ulama Islam yang mempunyai rujukan-rujukan utama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka ini mempunyai sumbangan yang besar dalam Islam, yang mesti kita hormati, yang mesti kita berlapang dada apabila kita tidak bersama dengan mereka dalam sesuatu isu. Cuma mereka ini telah terbukti ikhlas dalam agama. Ketika mana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang Qatadah yang sedikit terpalit dengan kesilapan dalam masalah akidah, dia kata apa? Dia kata Qatadah ni sumbangannya besar, kebaikannya banyak, anak muridnya ramai. Maka cukuplah itu sebagai satu perkara yang boleh kita berlapang dada dengan dia. Mungkin kesilapan dia dalam masalah akidah tu kerana dia nak tanzihkan Allah, nak bersihkan Allah daripada sifat makhluk menurut pandangan dia. Begitulah sepatutnya kita baca bagi betul. Jangan baca daripada musuh Ibn Taymiyah. Bila ada sesuatu perkara yang pelik, lafaz niat boleh kena bunuh, kita patut rujuk dalam kitab Ibn Taymiyah sendiri. Saya pun rujuk. Bila saya rujuk, kan, rupanya yang ditanya pada Ibn Taymiyah tu isu lain, bukan lafaz niat. Al-jahru bin niyah, bukan talafuz bin niyah. Al-jahru bin niyah, menzahirkan dengan kuat suara lafaz niat. Macam solat jahar, ganggu orang yang bersolat di sekeliling. Lepas tu dalam soalan tu dia kata, siap ditanya lagi. Bila ditegur, dia kata agama ni setiap apa yang kita suka, itulah agama. Ibn Taymiyah kata orang yang seperti ini wajib diajar kepada dia tentang ilmu Islam. Mana ada digalakkan kita sebut kuat-kuat macam kita baca Fatihah tu. Kan solat jahar, kan kita dengar imam tadi, Ustaz Ajwad baca tadi, itu jahar. Jahar macam tu lah, kuat sungguh. Wajib diajar dulu. Jika tidak, jika dia berkerah, barulah dibunuh. Maksud dia suruh ajar dulu. Dibunuh bukan hanya sekadar dia kuatkan, tetapi dibunuh sebab dia telah menambah satu benda dalam Islam. Sebab dia sendiri kata menguatkan suara dengan niat ni wajib. Tengok dalam kitab Ibn Taymiyah, dia jawab soalan, orang tanya soalan macam tu. Jadi bila kita jawab, orang kata kita cari gaduh, sedangkan kita disuruh untuk membela orang yang dizalimi. Sebab tu kita nak, sebab bila Ustaz Wadi sebut tentang Ibn Taymiyah, tentang fatwa yang sebegini, orang mula kata Ibn Taymiyah pengganas. Orang yang dengar kuliah seperti ini, kuliah dia bukan dia seorang sebut benda ni, ramai lagi. Sebahagian daripada pelajar Al-Azhar pun ada sebut benda ni. Orang mula kaitkan Ibn Taymiyah dengan pengganas kerana benda ni. Orang mula percaya. Jadi kita yang tahu, kita disuruh untuk bela orang yang dizalimi. Ibn Taymiyah dah meninggal. Bukanlah semua benda kita setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah ni. Ada yang kita tak setuju pun. Ada pandangan-pandangan dia kita kurang setuju. Tapi yang ni kekeliruan. Ni silap faham. Kena bagi betul. Ustaz Salman ada buat video jawab. Ustaz Salman buat beberapa siri untuk jawab kekeliruan Ustaz Wadi Anwar ni dalam isu ni. Ada video. Tapi tim Ustaz Wadi claim copyright. Kalau tak silap saya Sobri bagi tahu saya. Ni Sobri ada depan ni. Saya bukan cakap seorang-seorang ni.
Ada orang depan ni. Tuan-tuan gelak kuat sikit. Saya orang tak percaya dekat orang kat depan. Sobri bagi tahu saya. Dia kata video Ustaz Salman tu diklaim copyright, di strike. Copyright dibawa turun. Tak dapat nak disebarkan sebab kita gabung dua video. Satu video Ustaz Wadi, satu video Ustaz Salman. Jadi tim Ustaz Wadi ni dia claim copyright sebab video dia digunakan, so diturun. Jadi kita tertanya-tanya, kalau betul nakkan keikhlasan, buatlah dengan cara yang gentleman. Seperti mana engkau boleh bebas menyatakan pendirian kau yang pada kita salah, pada kita keliru, pada kita kenyataan itu menzalimi Ibn Taymiyah. Sepatutnya kau kena berlapang dada bila tersilap. Tapi buat diam. Setakat ni saya tak tahu ditarik balik ataupun tidak. Kita tak tahu ditarik balik ataupun tidak. Kita bercerita tentang kiamat, tentang pembersihan jiwa, tentang dosa yang membahayakan. Kadang-kadang kita kena tanya diri kita, aku ni betul ke tak takut dengan dosa? Orang dah mati baru aku sebut benda yang bukan-bukan tentang dia, menimbulkan kekeliruan. Kan? Jadi benda itu yang pertama lah. Yang ini sekali. Kemudian cerita ada satu video, dia mengatakan Firaun ni ada menara 15 km tingginya. Video ni 15 km menara Firaun ni tersebar. Sebahagian daripada netizen yang mendengar video ni mula bertanya, betul ke 15 km? 15 km ni jarak dia jauh. Macam mana orang nak bina 15 km ke atas? Oksigen macam mana? Zaman Firaun tu ada ke topi yang kasawan tu? Sejuk yang ekstrim, naik tu Everest berapa tinggi? 7,000 meter. Baru 7 km kan? Saya tak tahulah, ini kalau silap, sila kecam Haji ya. Jangan kecam saya. Tapi Gunung Everest tak sampai 15 km. Ramai juga yang mati nak pergi naik atas tu. Kan? Kena frost kan? Ramai yang mati. Ni 15 km. Orang bersoal kan, betul ke ni? Tapi sebahagian daripada yang menyokong Ustaz Wadi ni, oi bertahan. Hang Wahabi mana hang tahu? Dia pula nak pergi bela benda yang dia tak tahu. Lah kali Ustaz Wadi tarik balik. Bila tarik balik, saya dengar video dia masa dia tarik balik tu. Tapi dia tetap kata mencari-cari aib orang. Mencari-cari, dia kata banyak kebaikan tapi yang dicari-cari yang bukan cari. Dah orang share video tu, kami tengoklah. Benda yang telah nyata tersilap, kita tegur lah. Dan tegur kesilapan salah ke? Tugas pendakwah, ajak orang buat baik, cegah orang buat benda mungkar, dan kalau ada benda silap, tegur. Itulah kerja pendakwah. Maka kita tegurlah salah ni. Sebab agama ajar kita untuk jadi kritis dalam masalah dunia ni. Kita pun heran, 15 km macam mana boleh cerita benda tu? Zaman dulu pula tu. Maka perbalahan berlaku lagi. Dia yang sebut silap, geng W juga yang salah. Disebut dalam video tu. Dia sebut geng W. Yang saya terimalah. Kemudian timbul pula isu sujud, tangan dulu ke kaki dulu? Tuan-tuan turun sujud, tangan dulu ke kaki dulu? Lutut dulu. Dia kata tak tahulah Ustaz, kami pun tak ingat. Benda ni jadi isu sebab dalam satu ceramah dia disebutkan tentang satu negeri. Dia tak sebut negeri apa, tapi satu negeri dia kata buat satu macam peraturan ataupun cara ataupun tata cara, imam ataupun orang yang salat kena turun tangan dulu. Lepas tu dia persoalkan lah, ini bukan mazhab kita. Pertama tuan-tuan, saya nak bagi tahu, benda ni tak perlu jadi polemik pun.
Kalau ada satu negeri dalam Malaysia, muftinya nak kata kepada orang yang berada di bawah kuasanya, saya dengan ini menggalakkan untuk orang yang belajar dengan saya, bila nak sujud turun tangan dulu. Sesat ke? Tak sesat. Sebab apa? Sebab dalam masalah ni memang ada dua pandangan. Mazhab Syafi'i memang turun lutut dulu. Mazhab Malik turun tangan dulu. Sebahagian daripada ulama mazhab Maliki itu turun tangan dulu. Sebab apa beza? Sebab ada dua riwayat lah masalah ni. Ada yang kata turun lutut dulu, ada yang kata turun tangan dulu. Tapi kedua-dua riwayat ini dari sudut penilaian ilmu hadis tak begitu kuat. Sebab itu ada sebahagian fuqaha kata terpulang nak turun tangan dulu ke lutut dulu. Jangan tak turun sudah. Imam turun, dia pun saya tak tahulah nak turun tangan dulu ke lutut dulu. Saya kena istikharah dulu ni. Turun. Yang penting turun yang mana kita selesa dan khusyuk dulu. Orang yang sakit, orang yang mungkin berumur, nak turun tangan dulu, silakan turun tangan dulu. Ada orang dia sihat, dia mungkin nak turun lutut dulu, silakan. Isu ni tak perlu dibawa untuk jadi polemik. Orang yang dengar kuliah ni mula mengaitkan dengan Perlis, sehingga kan Jabatan Mufti Perlis keluarkan satu kenyataan menafikan. Kita nafikan, mana ada kita wajibkan ataupun kita letakkan sebagai satu paksaan, tak ada. Kita nafikan lah. Sebab ada orang faham macam tu. Kalau tengok video tu memang dia tak kata paksa, tapi orang faham macam tu, maka kita nafikan. Kita kata dekat Perlis tuan-tuan ada orang paksa, lepas keluar pada masjid hang ditangkap, ditahan, disiasat kerana turun lutut dulu. Mana ada? Tak ada. Setiap orang bebas. Bahkan sebahagian daripada orang di negeri Perlis ni semayang subuh, kadang-kadang dia kunut belakang tok imam, imam tak kunut. Ada kita ambil tindakan? Tak ada. Kerana kita tahu itu mazhab Syafi'i, itu pilihan dia. Cuma negeri ni pegangan rasmi, pegangan mufti, pegangan ahli fatwa, kami tak kunut subuh. Salah ke kami tak kunut subuh? Ijtihad kan? Seperti mana orang mazhab Hanafi tak kunut subuh, orang Hambali tak kunut subuh. Kami setuju dengan pendapat tu. Dia pula tanya kita, hang ulama besar ke? Tidak. Kita pula tanya dia, hang ulama besar tak? Tidak juga. Dah yang kau marah aku pasal apa? Kita kena ikut Syafi'i. Tak apalah awak nak ikut. Awak ni tak ikut satu mazhab, hang pun sama. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda ni jadi polemik. Jadi dia macam tak berkesudahan. Tapi bila Jabatan Mufti keluarkan penafian daripada sangkaan, orang yang dengar kuliah Ustaz Wadi ni, orang yang dengar tu dia salah faham. Dia duk ingat Perlis ni jadi bermasalah sebab suruh turun tangan dulu. Sebab benda ni memang khilaf dan kita berlapang dada, turun mana dulu pun tak apa. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, Bembas. Tok Bembas. Bembas ni ulama, bukan dia bukan ulama lama sekarang, zaman-zaman moden ni juga, mufti Saudi. Kira kalau pembenci Wahabi, Bembas ni kira bapak Wahabi moden lah. Tapi dia sebenarnya bukan pun. Dia pun menganjurkan turun lutut dulu. Dia pun anjur turun lutut dulu. Ibn Taymiyah zahir daripada kitab dia cenderung untuk kata dua-dua turun pun boleh, ada keluasan. Ibn Taymiyah kan dikatakan sebagai rujukan Wahabi. Sekarang ni siapa Wahabi? Turun lutut dulu pun ada Wahabi kata sokong turun lutut dulu. Turun dua-dua, mana-mana pun tak apa pun ada tokoh Wahabi kata. Macam mana? Sebab tu kita kata dalam masalah ni kita kadang-kadang tak perlu untuk menjadikan ia sebagai satu polemik yang besar. Sebab tu bila saya bercakap tentang isu ni, saya jelaskan kekeliruan ni. Ada sebahagian daripada penyokong beliau sebut, Rora, kalau kau berani, kau turunlah dialog dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada orang jemput, saya pergi. Untuk isu fatwa lafaz niat boleh kena bunuh yang disandarkan pada Ibn Taymiyah secara zalim ni, saya bersedia. InsyaAllah kita pun nak belajar, mungkin kita pun silap juga kan.
InsyaAllah. Okey? Baik. Tapi dengan Ustaz Wadi Anwar lah. Orang lain janganlah sibuk. Okey. Isu jaib. Jaib ni, bila dalam kenyataan petang tadi disebutkan jaib begitu dan begini, bagi saya jaib tak ditekan oleh siapa-siapa. Jaib hanya melaksanakan bidang tugas saja. Bahkan saya nak bagi tahu tuan-tuan, pendakwah-pendakwah kita yang selari pemikiran dengan kita di negeri lain pernah tahan di lock up, ditahan. Kita tak bising pun. Dan ada yang telah dipenjarakan pun. Pendakwah kita, sebahagian daripada pendakwah yang selari pemikirannya dengan perleh ni di negeri lain, ada yang telah dipenjarakan kerana mengajar tanpa tauliah. Saya pun tak mau bahas isu ni panjang-panjang, tetapi ini titah Duli Yang Maha Mulia Raja Perleh kan. Cuma pelik sikit lah bila orang yang dia siasat kata otoriti kerajaan tak bagi kerjasama. Sepatutnya dia lah yang kena bagi kerjasama, sebab dia persendirian kan? Dia bukan kerajaan. Tapi tak apalah yang tu. Cuma sekadar kalau dia kata, dia ada sebut, dia kata orang yang tak berkenaan jangan masuk campur. Saya nak tanya juga, yang ramai-ramai datang ikut dia semalam tu, boleh pula masuk campur? Time kita dia kata jangan masuk campur kan? Yang ramai datang semalam tu semua didakwa ke? Itu semua disiasat ke? Tak juga. Biasalah, manusia ada kecenderungan masing-masing. Ada yang nak menjelaskan kan. Jaib pun minta saya untuk sebarkan keterangan mereka, kenyataan media mereka, maka saya tolonglah sebarkan. Bukan saya beri pengaruh kepada Jaib, saya bukan kaki tangan Jaib, saya bukan mufti. Dia minta tolong saya. Dia kata, Syekh tolong sebarkan kenyataan. Kebetulan Facebook saya ni ramai sikit orang baca, jadi sebarlah di situ. Maka dia, Ustaz Wadi tak ada hak untuk kata jangan, siapa-siapa jangan masuk. Nasihat boleh, tapi kuasa you tak ada. Seperti mana pengikut you masuk campur dalam urusan ni, orang yang setuju dengan perleh dalam masalah ni pun ada hak jugalah untuk ambil tahu, untuk beri komen. So, jangan tertekan sangat, relax. Relax. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata kat saya, dia kata moga saya sihat. Alhamdulillah setakat ni saya sihat lagi kan. Lepas tu dia kata kenyataan saya gagal faham. Dia kata Jaib nak siasat dia berkenaan dengan isu sembang santat. Saya pun cadang juga, dia boleh cadang jangan masuk campur, saya cadang jugalah dekat Jaib. Jaib kan ada kuasa nak bagi tauliah, dengan jawatan kuasa tauliah tu ada pada dia orang. Siasatlah nak bagi tauliah, kalau lah nak bagi tauliah. Kena siasatlah menara 15 km tu faktanya mana sebelum nak bagi tauliah kan. Fatwa Ibn Taymiyah yang disebarkan tu, berapa banyak buku Ibn Taymiyah yang kau dah khatam? Sekadar tanya, salah katanya, tak nak jawab tak apa. Itulah yang saya nak sebut sikit lah berkenaan dengan isu tu. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, isu tauliah ni bukan kuasa saya, ini kuasa orang lain. Titah tuanku, yang ni ada orang yang laksanakan. Cuma kita sebagai Muslim, nilai dengan objektif. Nilai dengan objektif. Jangan sebab emosi yang menyebarkan kononnya Wahabi ni bahaya, tak sebut pula nama. Ketika Jabatan Mufti Perlis menafikan yang mereka memaksa orang tertentu ke apa ke, Ustaz Wadi sendiri sebut, dia tak sebut Perlis. Tak sebut Perlis pula. Jadi negeri mana? Negeri mana? Tolonglah bagi tahu. Kita kadang-kadang kena jelas supaya orang tidak berteka-teki. Sekali bila orang berteka-teki, orang dah tuduh Perlis dizalimi, sian kat negeri orang ni Perlis ni. Asyik kena tuduh je.
kan? Sedangkan orang yang datang ke sini tak ada pula dizalimi, tak ada pula dimaki hamun, tak ada pula ditikam kerana penduduknya tak sama dengan negeri lain dari sudut amalan ibadatnya. Kita terbuka lah masalah ni, kita matang. Siapa yang nak beribadat, selagi mana ada ulama yang sebut demikian, silakan. Ada mazhab yang sebut demikian, silakan, tak ada masalah. Kita boleh berlapang dada, tapi jangan melampaui batas, jangan zalim ke orang. Wallahu a'lam. Okey.